So menyampuk je tak apa. Cuma buat masa ni mutekan mic supaya suara cikgu je keluar. Kalau cikgu tanya, bersuara lah Okay. So kita mulakan. Okay, so ni chapter 2, inequalities. So benda yang pernah jumpa dah dekat sekolah sebenarnya, inequalities ni. Cuma akan ada satu perkara atau kat bawah nantilah ada benda baru Okay, so untuk inequalities ni kita akan cuba solvekan satu bentuk linear. Ini yang paling senang lah. Yang kedua kita akan check dalam bentuk kuadratik. Lepas tu yang ketiga adalah rational inequalities. So rational ni bentuknya macam mana? A over B. Ataupun dengan senang cerita dia fraction lah. Boleh? Fraction. So tiga bentuk ni kita akan tengok. So macam mana nak selesaikan dia? Linear guna standard lah. Basic arrangement. Ataupun algebra lah. Arrangement. Kuadratik, cikgu akan stickkan kita akan pakai graph punya method. Kalau sekolah dulu ada pakai number line, tapi kat sini cikgu nak strictkan supaya kita tak ada confuse graph punya method, rational inequalities nanti kita akan pakai sign table. So ni cikgu punya ni lah. Dia kata korang ada method lain, yang cikgu akan ajar method ni je So 3 ni. So satu linear, basic arrangement, yang kiri pergi belah kanan, yang kanan pergi belah kiri, macam tu lah. Kita arrange Lepas tu yang kuadratik, kita akan guna graph method, senyum atau masam. Yang ketiga untuk rational inequalities ni kita akan pakai sign table. So sign table ni andai kata kat sekolah dulu macam diajar tapi ingat tak ingat. So kat sini kita ingatkan lah. Okay. So beberapa properties awal. So kat sinilah A tambah C lebih besar daripada B tambah C. Cikgu rasa yang ni boleh baca sendirilah kot. AC lebih besar daripada BC bila C lebih besar dari kosong. So we have AC less than BC or C less than 0. 1 over B is less than 1 over A less than 1 over B for AB is not equal to 0. So ni semualah Kalau tengok macam baik kita buat terus latihan kat bawah lah Okay, so yang pertama sekali mungkin kita boleh tengok dulu. Yang pertama A. So kita ada 2x minus 4. Kita dah masuk linear inequalities So lebih besar daripada kosong. Tadi cikgu cakap untuk case linear just arrange sahaja. So we have 2x greater than 4. Then x is equal to 4 divided by 2 ataupun 2. Boleh tulis balik jawapan dia x greater than 2. Okay, untuk inequalities ni, answer dia boleh tulis banyak bentuk lah. So, satu, answer dia boleh ditulis dalam bentuk inequality form. Inequality form. Boleh? So, yang pertama, inequality form. Yang atas ni lah. Boleh? Yang atas ni. Ya? Yang jawapan dia bukan 8 ni. Lebih besar. 8. Sorry. 8. 2x. So kat sini jadi 12, betul? 12 bahagi 2, di sini dapat 6. Boleh Okay, sorry. Lebih besar daripada 6. Okay. Boleh kita teruskan? Boleh saya. Okay, so answer dia satu dalam inequality form. Ni inequality form. Bentuk ni lah maksudnya x lebih besar, x lebih kecil dan sebagainya. Yang kedua boleh ditulis dalam solution set. Boleh, bentuknya macam mana? Ada set notation tu. X, lepas tu ada double dot, x lebih besar daripada 6. Boleh. Tu yang kedua. Yang ketiga adalah interval. Dalam bentuk interval. Boleh, kita dah belajar interval ni dekat topik 1. Kalau lebih besar, dia akan jadi open bracket.
6 sampai infinity. Ada belajar tak? Ada. Ada kan? So ada 3 bentuk ni Satu inequality form, solution set, satu lagi interval. Boleh dalam bentuk interval form. So ni bentuk interval lah. Andai kata jawapan dia lebih besar sama dengan, so sini close bracket lah. Sekejap lagi kita tengok Okay, so kita teruskan dengan example 2. Tengok B. So masih lagi senang lah So kita ada 4x tolak 5 less than 2x plus 9. Okay, arrange kan. So 2x ni pergi sebelah kiri, dia akan jadi 2x. Settle. 4x tolak 2x So yang ni pergi sebelah sana dia dapat 14. So less x less than, so dia akan jadi, ini akan jadi 7. Boleh. So nak tulis dalam bentuk solution set pun boleh. So jawapan dia solution set. So, kita ada x double dot x less than 7 ataupun boleh ditulis sebagai interval form. Kita ada negative infinity sampai 7. Terus satu lagi inequalities lah ni betul ni. Okey. Sekejap cikgu turunkan benda ni ke bawah. Okay, kita ada space lagi. Okey, dah. Kita teruskan lagi untuk yang ketiga. Soalan C. Soalan C apa dia? Kita ada 3x tambah 5. 3x tambah 5. Lepas tu kita ada lebih besar sama dengan x tolak 7. Okay, x tolak 7. Okay, so kita arrange je lah. Okay, kita arrange je lah benda tu. Yang ada x tu cikgu apa, galakkan pergi belah kiri. Yang tak ada x tu pergi belah kanan. Okay. So kita teruskan. Korang sambil-sambil tu boleh buat So 5 ni buat pergi sebelah dapat 7, negatif 5. So negatif 7 dengan negatif 5 dapat negatif 12. So alihkan kat sini jadi 2x. Sama dengan, so kita akan ada x sama dengan, lebih besar sama dengan negatif 6. So jawapan dia boleh jadi solution set. So we have set notation x double dot x greater and equal to negative 6. Interval, dalam bentuk interval, jawapan kita adalah close bracket negative 6 until infinity. Okey, jelas dekat ni kelas? Jelas. Jelas mudah saja untuk yang pertama ni. Okey, yang kedua. Dia dalam bentuk give the solution interval. So ni dalam bentuk interval Give the solution interval for the following inequalities. Okey. So tengok betul-betul untuk bentuk ni, kalau kita tengok A, bentuknya adalah negative 7 2x2 plus 3x less than 8. Okey, so untuk soalan ni dia nak dalam bentuk interval. So kita akan bagi dalam bentuk interval lah. Cuma untuk soalan ni ada beberapa cara lah kita nak selesaikan. Satu cara kita rearrange. Satu cara lagi kita boleh buat apa? Boleh buat number line. Tapi untuk case ni kita just rearrange saja. Kita mudahkan kerja kita tu. Okay. So yang pertama, macam mana maksud rearrange cikgu tu? Kita nak X sahaja kat tengah-tengah ni, betul? Betul? Kita nak tengah-tengah ni kita nak X sahaja. So nak jadikan jawapan akhir kita nanti, dia dapat macam ni. X, tu dapat A kat sini, B kat sini. Boleh? Oleh sebab kat sini kita ada 2 tambah 3X. So apa cikgu buat dulu? Cikgu nak hapuskan 2 dulu. So apa cikgu buat? Cikgu akan tambahkan ataupun tolakkan negatif 2 ke semua side ni lah.
sini cikgu letak negatif 2, sini cikgu letak negatif 2, cikgu pun letak negatif 2 kat sini. So tolak dekat each part. So ada 3 part sebelah kiri sekali, sebelah tengah, sebelah belakang. So 8 tolak 2 akan dapat 6. So 2 plus 3x minus 2 akan dapat 3x sahaja. So negatif 7 minus 2 akan dapat negatif 9. Okay. Boleh follow setakat ni? Boleh. Boleh. So sekarang ni macam mana nak jadikan dia apa? X pula kat tengah. So untuk jadikan X kat tengah, kita bahagikan dengan 3. So 6 divide by 3 dapat 2. Negatif 9 divide by 3 dapat negatif 3. Okay. So tu yang pertama Oleh sebab dia minta dalam bentuk solution interval. So kita bagi dalam bentuk interval lah. So final answer should be negative 3 until 2. Open bracket. So tak ada equal dan open bracket lah. Okay, so kita teruskan dengan soalan B. Okay, soalan B. Dia bagi negative 2 less than equal negative x plus 4 divide by 2 less than equal 9. Boleh? So kiri kanan less than equal. Kita cuba selesaikan. Ke bawahkan lagi. Okay. So kita tengok So we have 2 as a denominator. So nak hilangkan 2 kat bawah ni, kita akan multiply both side dengan 2. So negative x plus 4. So multiply lah by 2 dapat negative 4. Sini akan dapat 18. Okay. So kita teruskan Manalah. Okay, so kita teruskan. So sebelah belakang ni ada 4. So kita minuskan dengan 4. So we have negative x. So minus 4. So sini akan dapat 14. Sini akan dapat minus 4 dapat negatif 8. Boleh? Oleh sebab kita ada negatif x kat tengah. So kita ubah sikit. Kita multiply by negative 1. So sign akan berubah. Boleh? Sign akan berubah direction. So we have 8 kat sini. We have negative 4 kat sini. Okay. So bentuk ni tak berapa cantik. Kita ubah sikit bentuknya. Dia akan jadi negative 14 less than equal x less than equal to 8. Okay kelas, boleh follow? Boleh. Boleh. Okay. So kita teruskan lagi. Solution interval. So solution interval should be jawapan kita negative 14 until 8 close bracket. Both close Sebab apa? Sebab ada equal. Okay. Satu lagi soalan C. Sekejap cikgu salin soalan dulu. Kita ada 6 less than 4 minus x. So 4 minus x. 6 less than 4 minus x. Less than equal. So satu open bracket, satu close bracket. Okay. So kita cuba selesaikan. Nak hilangkan 4 dekat sini. Kita minuskan dengan 4. So 6 minus 4 dapat 2. Negative x tinggal. Equal. So 12 minus 4 dapat 8. Negatif. Yang ni nak hilangkan negatif pula Sekejap. Okay, kita hilangkan negatif pula. Tengok apa jadi. X. So sign dia dah berubah. Sini akan dapat negatif 8. Sign ni akan berubah. Sini akan jadi 2. Rearrange balik. Sini ada equal, negatif 8. Sini ada less than sahaja, 2. Boleh? So ni dalam bentuk inequalities, dia nak dalam bentuk interval. So kita buat close bracket negative 8, 2 open bracket. Boleh? Based on ni dan ni. Kepada siapa yang tak ingat lah. Okay. Dah ni bentuk linear inequalities. Cikgu. Ya. Ada Itu cikgu buat. bukan negatif 2 ke? Kejap. Solution interval. Ya, betul. Both negative 2 Sekejap. Sini ada negatif.
Sini pun ada lagi. Alright. Okay. Boleh kelas? Boleh sir. Boleh. Okay. So kita teruskan lagi. Next. Boleh? Boleh baca kejap. So dia cakap quadratic inequality is an inequality of the form ax square plus bx plus c, where a, b, c are real numbers with a cannot be equal to 0. The symbol inequalities is less than equal, is greater than, benda yang sama lah. Quadratic inequalities can be solved by using graphical or analytical method. So ni lebih kepada number line lah. Tapi fokus cikgu dekat sini je. Boleh? Fokus cikgu dekat guna graphical method je. Okay, so ni graphical method. Cerita kat bawah ni lah. Boleh Cikgu tak nak cerita banyak sangat pasal benda ni sebab kat sekolah kita dah pernah belajar. Jadi kita tengok example. Mungkin kita boleh recall balik lah. Okay, so ni cerita dia. Terus pergi soalan example 3. Kita pakai graphical method je sebab dalam exam biasanya dia tak state pun, dia cakap soft sahaja. Tak ada lagi pernah keluar exam tiba-tiba dia suruh guna method ni, tak ada sebab fokus ni bukan nak selesaikan guna method, dia nak selesai soalan tu. Okay, so yang pertama adalah soalan A. Kita ada x square plus 6x plus 5 greater than 0. Okay, so cikgu tunjuk dulu satu example macam mana nak selesaikan dia. So yang pertama sekali adalah kita factorizekan. So kita factorizekan dua ni. Kalau awak ada calculator boleh tekan calculator terus. So kita ada x sini, 1, x kat sini, kita ada 5, kita ada 1. So both akan jadi tambah lah. Okay. Tolong double check juga takut cikgu ada tersalah kira ke. Okay, so tu yang pertama. Yang kedua, kita akan dapatkan dia punya roots dia. Kita akan dapat roots dia. So roots yang pertama adalah x is equal to negative 1. Lepas tu kita ada x is equal to negative 5. Ada dua Satu negative 1 dan satu negative 5. Lepas tu apa perlu kita buat adalah kita sketch the graph. Boleh. Penyusunannya sebab dia adalah positif. So graf dia graf senyum lah. Satu dekat negatif 5. Satu lagi dekat negatif 1. Boleh. So cara tengok dia based on dia punya sign ni. So greater than. So greater than basically yang belah atas Belah atas. So sebelah sini. Okay. So cikgu biasanya minta student tulis jawapan dalam bentuk ni lah. So answer should be, so we have open bracket for negative 1 until infinity. Unionkan daripada negative 5 until negative infinity. Negative infinity. So andai kata dia nak minta solution set, bagilah. Kalau solution set, ni dalam bentuk interval. Solution set, contohlah cikgu bagi satu So x, dia akan jadi macam ni. So x less than negative 5 or x greater than negative 1. Okay, boleh kelas? Boleh sir. Okay, so kita teruskan lagi. We have 6 minus 7x minus 3x square less than 0. So, be careful Kita ada negatif dekat sini. Kita ada negatif kuadratik. So, cadangan cikgu, positifkan dia dulu. So, dia akan jadi 3x square plus 7x minus 6. Sebab kita multiply semua sekali dengan negatif. So, sign dia akan berubah jadi greater than 0. Boleh multiply by negative 1. So, itu yang pertama sekali. Ni sarangan cikgu lah. Kalau nak buat
Nak buat guna negatif pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita buat manually, orang cakap apa, manually guna EQN tu dan tak ada masalah, dia akan pakai negatif. Tapi kalau kita pakai EQN calculator, dia akan bagi positive value. So untuk selamat adalah menukarkan dia kepada positif. Okey. Seorang tolong cikgu EQN kan benda ni. Lebih besar. 3x tolak 2 Okey, tambah 3x 3x tolak 2, lagi satu x tambah 3. x tambah 3. Thank you. So kita ada dua side lah kat sini ataupun dua roots dia. So kita ada x sama dengan 2 per 3, satu lagi x sama dengan negatif 3. Sekejap, kita double check. 2 per 3 dengan negatif 3. Okey, good. Kita teruskan. Oleh sebab kita dah tukar kepada bentuk ni adalah bentuk positif kuadratik, kita pun lukis senyum je. So kat sini kita ada senyum je. Boleh jadi masam, tapi cikgu galakkan tukar jadi senyum. Boleh? Supaya kita boleh elakkan kesilapan lah. Sebab kat sini biasanya student akan buat kesilapan bila buat EQN. Dia start terus, dia pun tekan. EQN akan keluar benda ni, tapi dia akan follow benda ni. So jawapan dia jadi salah. So 2 per 3 kat sini. Okay, 2 per 3. So pakai lagi sign lebih besar ni, kita akan dapat jawapan kita dekat belah atas ni. Okay, so jawapan masih lagi bentuk tadilah. So answer should be negative 3 open bracket negative infinity unionkan dengan 2/3 until infinity. Macam mana nak tengok? Ambil point ni, so dia ke sana. Ambil point ni, dia ke sana. Semua based on simbol kita ni. Okay. Cikgu teruskan dengan example seterusnya, C. Kita tengok C. C dalam bentuk expansion Kita ada berapa tu? 3x, x tolak 5. Kita ada 3x, x tolak 5. Lepas tu kita ada less than equal. Less than equal. Ada 2x minus 3. Okay, ikut soalan ni lah So tugas kita sekarang ni kena expand dulu. So kita expand lah. So we have 3x square minus 15x less than equal 15x. Lepas tu kita ada 4x minus 6. So kita rearrange pergi sebelah sana. Kita ada 3x square minus 19x plus 6 less than equal to 0. Kelas boleh follow setakat ni? Boleh. Boleh Okay. So kita teruskan. Seorang minta tolong cikgu factorizekan. Tengok apa jadi. Tiga x square minus 19x plus 6. Cuba tekan calculator. EQN kejap. X minus 6. Apa? 3x minus 1. 3x minus 1. 3x minus 1. Satu lagi? X minus 6. X minus 6. Sekejap. Okay, 3x minus 1, x minus 6. Okay, good. Thank you. Okay, less than equal to 0 So, samalah. Keluarkan balik apa dia punya roots. So, we have 1/3 and another one we have 6. Okay, kita pun lukis graf senyum kita. So, kita ada kat sini 6. 6 duduk belah kanan. 1/3 duduk sebelah sini. So, janganlah salah apa? Salah letak nombor pula. 6 belah sini, 1/3 belah sini Okay, so kita tengok kat sini is less than equal. Boleh? So, less than equal adalah di bawah. Boleh? Di bawah line. Less than. Boleh? Di bawah line. Ataupun dalam lah. Orang cakap, oh kat dalam cikgu. Ni, samalah. So, di bawah line sebenarnya. So, we have answer kita should be 1/3 less than equal x less than equal to 6. Ataupun x is between 1/3
until 6 ataupun ditulis dalam bentuk set solution. Tu bentuk dia. Ataupun nak tulis dalam bentuk interval 1/3 6 plus bracket. So dua-dua ni bentuk ni boleh diterima. 3 sebenarnya. Boleh? Untuk quadratic inequalities Boleh je. boleh. So cikgu just recall balik je apa yang dah belajar. Okey, dah quadratic inequalities. Yang ni analytical method. So yang ni cikgu tak pergilah Cikgu takkan ajar yang ni, kita terus pergi kepada rational inequalities. So basically bentuk yang atas ni nanti kita akan pakai graf jugalah. So kat mana-mana pun kita akan pakai graf. Okey. So boleh tengok dulu untuk case apa? Case rational inequalities. Mana dah tadi? Ni analytic method. Okey, rational inequalities. Okey, ada beberapa nota lah kat sini boleh tengok dulu. So yang pertama dia cakap rational inequalities are inequalities that can be expressed in the form of fraction lah. Px over Qx greater than, Px over Qx greater than equal, Px over Qx less than 0, Px over Qx less than equal to 0. Yang mana Qx cannot be 0 sebab dia akan jadi undefined. So Px and Qx are linear expression. So ni case yang pertama lah. Ada example 2 kat bawah ni. Bentuk dia saja less than equal, greater and equal. Okay. Kita tengok nota kat sini. So nota yang pertama dia cakap do not cross multiply. Boleh. So rule yang pertama do not cross multiply. So soalan ni tak boleh kita cross multiply sebab dia bukan equal. Boleh. So seronok kita kan. Kita kalau tengok 3x tambah 1, x tambah 4 less than equal to 1. Contoh ni lah Kita pun kita buat 3x tambah 1, kita cross multiply. X tambah 1. Settle kerja kita kan. So kalau buat macam ni, keluar pangkal. Boleh. Sebab apa tak boleh buat macam tu? Sebab bawah ni kita tak tahu lagi nilai dia positif ataupun negatif. So bawah ni tak tahu lagi apa nilainya. Andai kata nilai negatif, pertukaran sign yang akan berlaku. Sebab ada benda ni lah. Boleh? Tu yang pertama, do not cross multiply atau multiply both side dengan QX. Sebab sign tu mungkin positif ataupun negatif. So dia cakap we don't want whether the symbol of inequality to be reverse. Boleh? Andai kata kita darab ataupun cross multiply je, jawapan dia terus akan lagi. Okey, lepas tu dia cakap lagi. Rewrite the inequalities with 0 on the right and use the additional or subtraction to get the equivalent inequalities. Boleh? So yang ni kita nak tengok lah sekejap lagi method dia. Pernah belajar kat sekolah benda ni? Untuk rational inequalities. Kelas. Pernah belajar tak kat sekolah? Farhan? Tak ingat saya. Dah lama tak sekolah ni. Okey, tak apa. Kita tengok balik rasanya setahu cikgu lah. Rasanya tak ada linear rational inequalities kat sekolah dulu. Kalau ada pun tak disentuh banyak lah. Yang banyak disentuh adalah bentuk ni tadi kan? Betul? Bentuk ni ada. Bentuk kuadratik ni. Kena lukis graf apa semua. Betul kan? Ada je. Ya, okey. So kita teruskan. Macam mana nak settlekan ni? Tadi cikgu dah set linear rearrange, quadratic graph. Yang ketiga ni adalah sign table. Boleh? Sign table. Kita akan pakai sign table untuk case ni. Pentingnya sign table ni dia berguna sangat dekat absolute inequalities nanti. Okey, kita mulakan Kita mulakan yang pertama. So, kenapa sesat satu ni? Okey, so kita buat A dengan B lah. Yang tu adalah kuadratik. So, kuadratik senang je. Kita guna graf So, untuk A.
So kita ada X tolak 2, X tambah 4 less than equal. Okay, so syarat pertama tadi, rewrite the inequalities with 0 on the right. Boleh? Rewrite the inequalities with 0 on the right. So soalan ni memang dah cantik lah. Dah cantik yang mana dia punya inequalities memang ada 0 on the right. Okay. So kita keluarkan dulu nilai. So we have X is equal to 2 daripada atas. Then we have X is equal to -4 daripada bawah. Dan kena ingat, any number at the denominator cannot be equal to 0. So cikgu letakkan sini, cikgu slashkan dia. Dia tak boleh jadi -4. Why? Sebab bila -4 plus 4 akan jadi 0. So which is undefined lah fraction kita ni. Boleh? Cikgu letakkan dia, cikgu slash je. Cannot be equal to 0. Okay. Now, kita nak guna sign table. By using sign table. Okay. So sign table cikgu kita buat simple sign table je. Table. Okay, sekejap. Padam sikit. Kalau biru pula. Okay. Ni. Kalau nak buat lagi cantik, lagi bagus lah. Table cikgu macam ni. Dalam buku, table dia cantik lah. Elok dia terletak. Okay, so table cikgu ni, cikgu akan letak X minus 2 kat sini. Satu lagi, cikgu akan letak X plus 4. Ada 2 lah. Lepas tu kat atas ni cikgu akan letak nombor 2 ni, dua nombor ni ikut number line punya urutan. Boleh? Sini kosong, so sebelah sini positif, sebelah sini negatif lah. So ni lagi makin membesar, ni lagi kecil lah. Okay, so sekarang ni kita ada -4, so -4 should be duduk sini. Lepas tu 2 duduk sini. Boleh? Okay, so ni sign table kita. Kita cuba masukkan nilai, tapi kita tengok dulu X minus 2 akan jadi kosong dekat 2. Boleh? X minus 2 akan jadi kosong dekat 2. So cikgu akan dan circle kan. Kenapa dan circle? Kita ada equal kat sini. Boleh? Cikgu dan circle kan. Cikgu ada equal kat situ. Ni apa maksud dia? Apa maksud titik ni? Nilai X minus 2 sama dengan kosong. Itu maksud dia. Boleh? X minus 2 nilainya akan jadi kosong bila dia masuk 2 kat sini. Bila awak masuk 2 kat sini, 2 tolak 2 akan dapat kosong. Okey. Untuk -4, kat mana dia kosong ataupun X tambah 4, X plus 4, dia akan kosong dekat sini. Cikgu akan buat empty circle. Boleh? Kenapa empty circle? Dense ni maksudnya included. Included. Pentingnya dekat final answer nanti. Ni not included. Not included. Boleh? Sebab apa? Kalau kita masuk -4 kat sini nanti, nilainya jawapan dia salah. So, included tu memang ikut ni lah. Boleh? Okay. Cara nak letak nombor pula. Okay, basically, ni adalah number line. So, 2 ni straight tu, basically dia adalah number line. So, ni 2, ni -4. Ini -4. Maksudnya 2 ke atas, dia akan jadi 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Untuk -4 sampai 2 pula, dia adalah nombor dia. 1, 0, -1, -2, -3 dan sebagainya lah kat tengah-tengah ni. So -4 ke bawah. Boleh? So pemilihan nombor. Boleh? Pemilihan nombor. So pemilihan nombor, kita akan ambil satu nombor paling senang. Dan kita akan pakai analogi ni. Kita akan pakai analogi ni. So analogi. Cikgu tulis kat sini lalu titik tukar sign. Kita akan pakai analogi ni Lalu titik tukar sign. Okey, so kita tengok. Contohlah kalau kat sini positif, dia lalu titik, dia akan tukar sign negatif. Boleh? Dia lalu titik, tak kisah titik tu empty circle ataupun dense circle dia lalu titik. Kalau sini positif, dia lalu titik, dia akan tukar sign negatif.
Okey, jadi kita tengok. Ataupun jadi cikgu cuba buat dalam bentuk manual pula. Ni cikgu buat ikut analogi dulu Okey, so yang pertama cikgu akan pilih nilai kosong. So pilih nilai kosong. Nilai X sama dengan kosong. So kita akan tengoklah. Kalau sebelah sini, kosong takkan duduk sebelah sini lah sebab nombor dia adalah 2 sampai infinity. Negatif 4 sampai 2 pula. Yes, 0 akan duduk kat tengah-tengah ni. Lepas tu yang sebelah sini mustahil lah 0 akan duduk situ. So 0 akan duduk di antara ni. Boleh, cikgu pun masukkan 0 minus 2. So we get negative 2. So jawapan dia adalah negative 2 kat sini. So kita tengok sebelah. Dia lalu titik tak? Tak lalu. So simbol dia masih lagi negatif. Tapi daripada sini, ni daripada negatif ni dia lalu titik. Perasan tak? Dia akan lalu titik. So simbol ni akan berubah jadi positif. Boleh? So sama jugalah cikgu akan pakai yang kat bawah ni. Cikgu akan pakai yang kat bawah ni. So sini kosong. Nilainya kosong. Cikgu pun masukkan nilai. 0 plus 4 dapat positif. Oleh sebab belah kanan ni tak lalu titik. Nilainya adalah positif. Sini dia lalu titik. Boleh. Awak nampak tak cursor cikgu ni? Nampak cursor cikgu? Dia lalu titik. Lalu titik tukar sign. So sini positif dia akan jadi negatif. Okey. Cara nak isi nilai. Siapa tak faham lagi? Siapa tak faham cara nak isi nilai? Cikgu macam mana cikgu dapat positif? Macam mana dapat negatif? Cikgu, Nak Mai minta? nak assume yang pilih nilai X equals to 0 tu. Kau memang kena guna X equals to 0. Tak kisah sebenarnya. Nilai tu tak kisah. Andai kata kita nak pakai 7 boleh, 8 boleh, 9 boleh. Lepas tu rasa macam nak pakai negatif lah hari ni. Pakai negatif. Tapi cikgu pilih kosong. Kenapa kosong ni satu nilai yang mudah sangat nak kira? Sebab apa? Kalau kita masuk kosong tolak 2. Dapat tolak 2. Kita masuk kosong tambah 4. Dapat 4. Kiraan mudah lah. Nilai kosong ni adalah nilai paling mudah untuk kira. Andai kata cikgu saya tak suka nilai kosong ataupun nilai kosong dah diguna pakai dekat sini. Pilih satu nilai mudah untuk kira. So pilih satu nilai mudah untuk kita kira. Mudah untuk kira. Boleh kira kiri tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Siapa tak faham bagi tahu biar kita clearkan benda ni. Benda ni mudah je bila dia dah praktis. Cuma bila tak tahu nak praktis tu. Okey. Boleh ke kelas? Boleh. Boleh Okey. So tak habis lagi baru mengisi sign dia. So kita buat sebab sini bahagi kan, betul tak? X tolak 2, ni. Tak nampak cursor ni. X tolak 2 bahagi X tambah 4. Oleh sebab dalam bentuk fraction, so kita buat tambah bahagi tambah, jawapan dia tambah bagi tambah. Jawapan dia tambah. Boleh? Minus dengan plus, divide. Minus. So minus dengan minus bila kita divide, Plus. so dapat plus. Boleh? Okey. Macam mana nak cari jawapan pula? Jawapan based on benda ni. Less and equal. Boleh? Jawapan dia based on less and equal. Ni. Based on less and equal. So less and equal kita akan ambil negatif. Boleh? Kita ambil jawapan negatif ni. So macam mana nak ambil jawapan dia? Cukup mudah. Kita ada kat sini open bracket sebab not included. So negative 4 kita tulis. Boleh. Dan jawapan kat sini adalah close bracket sebab included kita ambil 2. Okey. Dah dapat jawapan dia. Boleh. Okey kelas. Boleh tak? Boleh.
Boleh? Boleh, Okey. sir. Okey. Nak bagi nampak gambaran lagi, kita buat satu example lagi. So ni ni cara dia. Okey, kita buat satu lagi soalan. Okay, cikgu letak dekat bawah ni. Cikgu ambil dulu soalan dia. Soalan dia adalah tu dia soalan dia. So dia minta kita solvekan 3x plus 1 divide by x plus 4 dan kita ada 1 dekat sebelah kanan. Okey, ingat tadi dia cakap apa? Do not cross multiply. So do not cross multiply dah, tak boleh nak cross multiply, kena buat macam mana pula kan? So bila dia cakap do not cross multiply, rearrange kita punya 3x plus 1 ni, x plus 4 minus 1 less than equal to 0. Boleh? Tu syarat dia, sebelah kanan mesti dijadikan kosong. Okey, kita dah dapat bentuk macam ni. Sekarang ni nak dapat bentuk yang paling mudah untuk kita dapatkan roots atas dengan bawah. Boleh? So apa perlu kita buat? Kita kena samakan penyebut. So kita ada 3x plus 1 minus x plus 4 divide by x plus 4 less than equal to 0. So just simplify yang atas ni ya. So kita ada 3x plus 1 minus x minus 4 divide by x plus 4 less than equal to 0. Kelas, cikgu ada perubahan sikit soalan ni supaya kita nampak perbezaan jawapan nanti. Cikgu nak tukar yang ni, instead of pakai less than, sebab kita dah jumpa less than tadi kan, kita pakai greater than. Boleh? Yang ni kita tukar sikit, dia jadi greater and equal. Boleh? Nak tengok perbezaan dia tadilah. Sebab tadi dah pakai less than, so yang ni kita pakai greater and equal. Okay, so kita selesaikan. 3x minus x, dia akan dapat 2x. So 2x. So 1 minus 4 dapat minus 3. So we have x plus 4 greater and equal to 0. Okay kelas, kita cuba keluarkan nilainya. So we have x is equal to 3 over 2 and another one we have x is equal to negative 4. Dan ingat negative 4 cannot be equal to sebab apa? Sebab bila dia equal dia akan jadi undefined. Kita mula set up kita punya table. Okay, so kita tengok table kita. So, table kita basically macam ni je. Kalau andai kata ada 3 nilai, 3 lah garisannya. So cikgu pun tulis 2x minus 3, then we have x plus 4. Buat macam tu. So satu jawapan kita adalah negative 4. Negative 4 should be duduk sebelah kiri. 3 over 2 duduk belah kanan. Walaupun bentuk dia dalam bentuk fraction, tak semestinya nilainya nilai kecil. Mungkin nilai besar kan. Okay. Now kita tengok pemilihan apa? Kedudukan dia pula. Oleh sebab 2x minus 3 duduk atas. So cikgu empty circle kan. Cikgu dan circle kan. Lepas tu yang bawah sebab x tambah 4 duduk bawah, dia akan jadi empty circle. So duduk bawah always empty circle. Boleh duduk bawah always empty circle. Okay, so pemilihan nilai. So pemilihan nilai macam mana? So cikgu akan pilih 0 lagi lah. Cikgu pilih 0 lagi. X is equal to 0. Cikgu saya tak sukalah 0. Nombor lain silakan. Boleh? So tak ada halangan lah pemilihan nombor tu. Dan 0 nya duduk di sini. Boleh? 0 duduk kat situ. So cikgu akan pilih lah. So X is equal to 0. Masuk dalam kita punya equation yang pertama ni. Bila masuk 0, apa jadi? Seorang cuba masukkan 0. 2 darab kosong tolak 3. Negatif 3. Negatif 3. Means that tengah ni negatif. Boleh? Lalu titik tak sini? Tak lalu. So negatif lagi. Lalu titik tak kat sini? Lalu titik. Tukar sign. Boleh? Tukar sign. Tu yang pertama. Boleh? Boleh follow? Boleh.
Boleh, good. Yang kedua, kita tengok X tambah 4. Masih lagi memakai nilai kosong di tengah-tengah ni. Memakai nilai kosong di tengah-tengah ni. Tapi menggunakan X tambah 4 pula. Okey, kosong tambah 4 jadi apa? Kosong tambah 4. So jadi 4. 4 adalah nilai positif. So positif di sini. Dia lalu kot sini tak ada titik. Jadi positif lagi. Dia lalu kot sana dah ada titik. Tukar sign. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Boleh je. Okay. Kita pun tambah-tambah. Tambah bahagi tambah jadi tambah. Tambah dengan tolak jadi tolak. Tolak dengan tolak jadi tambah. Boleh kelas? Boleh. Pemilihan untuk jawapan. Kita tengok lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan akan pakai positif. Tu dia. Kita conteng positif ni. Okey. So kena ingat jawapan kita yang ke arah sebelah luar ni dia menghadap ke positif infinity, jadi menghadap ke negatif infinity. Cara nak ambil jawapan dia sangat mudah. Oleh sebab ni dan circle, ni dan circle, dia akan jadi close bracket. 3/2. Sampai bila? Sampai infinity. Boleh? Ini pula open bracket. Negative 4. Dia pergi sampai mana? Sampai negative infinity. Apa perlu tambah kat sini? Union. Okey, dah siap. Boleh? Untuk soalan D dah siap. Tu method dia. Boleh kelas? Setakat ni boleh follow tak? Boleh sir. Boleh. Laju saja. Laju cikgu ajar. Okey je? Okey je. Okey, sir. Okey je sir. Okey Okey. Okey, jap. Sambil-sambil tu kan. Kita take file kejap tapi cikgu bagi soalan satu kat awak. Awak try. Sekejap Mana dah tadi? Sir, Madam Azwan dah tak mengajar sir. Siapa? Madam Azwan. Sir Azwan tak ajar Sir Azwan. Ha. Ada lagi. Tapi bukan dia sambung ni master. Sama masa. Tak. Dia bulan 10 orang masuk. Masuk belajar bulan 10. Sekejap cikgu bagi soalan sekejap. X tambah 3, X tolak 2. Ini dah. X tambah 3, X tolak 2. Lebih kecil daripada ini. Soalan C. Okey. Kelas. Kita take file jap. Tapi bukan cik, kita take file awak. Awak buat yang tu kejap. Sambil cikgu minum air. Buat yang tu kejap Sekarang ni tadi kita dah biasa jumpa equal kan. Sekarang ni kita ada X tambah 3, X tolak 2 tapi lebih kecil sama dengan 5. Okey, cuba dulu. Kita bagi faham betul-betul. Alang-alang kan. Berat ke topik ni? Tak berat sangat kan? Tak, okey ke? Tak sir. Kan? Boleh follow. Kau dah pernah masuk dah sebelum ni? Adik cikgu sebelum ni dah pernah ajar? Belum lagi kan? Tak sampai lagi Nah, Dah? Madam Malina lah. Oh, dah sampai dah? Okay. Yang lain tu boleh sila-sila buat dulu.
Cikgu nak tanya boleh? Boleh. Macam mana kita nak tahu yang titik tu titik penuh ataupun just flat je? Semua berdasarkan dia punya ni. Tengok boleh sentuh. Tak boleh. Dia punya titik penuh dengan titik bulat tu, ingat denominator, senang cerita yang kat bawah tu, always empty. Empty circle, always empty circle. Sebab apa? Dia ada equal ke kat sini, dia tak ada equal ke, bila duduk bawah, dia tak boleh equal. So, dia always empty circle. Boleh? Nak tahu dia empty ataupun dense circle, bergantung kepada simbol ni. Kalau ada equal, dense circle. Kalau tak ada equal, empty circle. Titik penuh atau titik kosong. Boleh? Okay, cikgu. Refer yang tu je lah. Maksudnya bawah tu nak tak nak mesti empty. Mesti bulat kosong. Tak kisahlah dia ada equal ke tak ada equal ke, kalau kat bawah mesti empty. Tapi yang atas based on soalan dia. Kalau dia empty circle, tu dia akan ada tak ada equal lah. Kalau dia ada equal tu dia akan jadi dense circle. Kalau yang contohnya lepas je lalu yang macam dense circle or empty circle tu, dia tak kisah kan. Dia lalu empty circle atau dense circle kan. Dia akan tukar sign juga kan. Ya, lalu titik tukar sign. Sebenarnya boleh buat cara manual. Instead cari satu-satu nilai. Maksudnya dekat sebelah kiri cari satu nilai, tengah cari satu nilai. Dekat hujung sekali cari satu nilai. Maksudnya kena cari 3 nilai lah. Tengok cikgu buat contoh. Andai katalah kita ada satu nilai kat sini kan. Sini 7, sini 3. So X tolak 7, X tambah X tolak 3. Contohlah sebenarnya kena cari 3 nilai ni. Kita cubalah. Ni cara manual lah, cara lambat. Senang ceritalah cara lambat. So, X tolak 7, kita akan cari satu nilai kat sini. 8 lah. 8 tolak 7 jadi positif. Boleh? Lepas tu, bawah 7, 6. Contohlah, 6 tolak 7 negatif. Bawah daripada 3 ni, 2. So, 2 tolak 7 negatif. Dia jadi macam tu, satu-satu. Dekat 3 pula, samalah. Kalau kita guna kat sini dulu, 7, 8. 8 tolak 3, positif. Boleh? Lepas tu, ambil lah sini 5 kan. 5 tolak 3, positif lagi. Kat sini, bawah dia. 2 tolak 3, dia jadi negatif. Ni manual dia lah. Secara manual. Maksudnya kena cari 6 nilai. Boleh? Tapi kalau kita buat kat sini, ni. Kita buat empty circle atau dense circle kat sini. Contohlah ni, contohnya. So, penggunaan analogi tu dia akan lagi mudah lah. Kenapa ni? Penggunaan tu, analogi tu lagi mudah lah. Ambil satu nilai, nilai paling mudah. Kalau cikgu akan ambil kosong. So, kosong akan duduk area paling kiri. So, masuk kosong kat sini dapat negatif. So, negatif. Lalu titik tak? Tak lalu lagi. Negatif lagi. Lalu titik tak? Dah lalu. Tukar sign. Boleh? Sama juga untuk bawah ni. Ambil nilai kosong. Kosong tolak 3. Negatif. So, negatif. Lalu titik tak? Lalu dah. So, positif. Tukar sign kan. Lalu titik tak? Tak lalu. Jadi positif. Maksudnya, mencari satu nilai. Settlekan satu graf. Satu table tu. Satu nilai je. Kalau secara manual, 6 tempat nak dicari. Boleh? Boleh go. Boleh. Okey, kita cuba settlekan yang ni, yang X tambah 3 ni. Kita tengok apa jadi. Okey, so dah habis dah. Rehat, tak ada rehat sangat pun. Chill je kan. Okey, so X tambah 3, tengok X tambah 3, kita ada X tolak 2. Ingat tak boleh cross multiply, 5 letak sebelah kiri, less than equal to 0. Okey, so settlekan X tambah 3 tolak 5, X tolak 2, overkan dengan X tolak 2. Less than 0. Okay.
So kita ada X tambah 3. Tolak 5X tambah 10. Boleh? Ni negatif jumpa negatif. So settlekan X tolak 2. Atas settlekan. So ni akan jadi negatif 4X. Sana akan jadi tambah 13. X tolak 2 less than 0. Boleh? Ni. Lupa pula less than 0. Okey, keluarkan nilai. So kita ada X sama dengan 13/4 1. Satu lagi X sama dengan 2. Boleh Boleh kelas? Boleh, sir. Boleh 13/4 dengan X sama dengan 2. Kita pun buat table. Boleh, kita buat table. Sini tarik 1, sini tarik 1. 2 lagi kecil lah. Sebab 13 bahagi 4 kalau tak silap cikgu 3 poin lebih kan. So sini adalah 13/4. Dan kita ada negatif 4X tambah 13. Bawah dia ada X tolak 2. So yang ni yang conclusion dia lah. Negatif 4X tambah 13. Dia akan kosong dekat sini. Nilai kosongnya dekat sini. Tengok cikgu empty circle kan. Perasan tak? Cikgu empty circle kan. Kenapa? Sebab nilai kat sini less than ataupun tak ada equal lah. Kat bawah always empty circle. So mana pun bawah mesti empty circle. Dah. Sampai situ dah. Lepas tu apa nak buat ni? Cari satu nilai yang mudah untuk kita kira which is kosong. Kosong duduk sebelah sini. Boleh letakkan kosong dalam ni dapat 13. So jadi positif. Positif lalu titik negatif. Boleh. Masuk lagi satu kosong. Kosong duduk sebelah sini negatif. Boleh masuk kosong sebelah sini, kosong tolak 2 negatif, lalu titik jadi positif, Boleh? Lepas tu kita konkludkanlah negatif bahagi positif jadi negatif, positif bahagi positif jadi positif, positif bahagi negatif jadi negatif. Okey, pemilihan nilai, pemilihan apa jawapan akhir. Nak pilih apa ni? Positif ke negatif? Pilih positif. Negatif. Kita akan ambil negatif, boleh? So untuk mencari nilai cukup mudah sebab kita dah ada benda ni 2. Dah ada benda ni 2. Yang tu akan bantu kita menentukan sama ada dia include atau not include. So bila kita tengok empty circle both not include. So empty circle, open bracket 13 over 4 to infinity. Lepas tu kita ada 2 open bracket juga sampai negatif infinity. Kita unionkan dia. Okey, dapat jawapan akhir. Boleh kelas? Boleh. Okey. Absolute value cikgu tengok sikit je. 9.5 kita berhenti. Absolute value kita tengok sikit je.